9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Yang dihormati Profesor Dr. Samsul Rahman, penceramah jemputan kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini dalam siri IIUM Corner Talk. Dan pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih dan amat mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan secara maya di Facebook Live Perpustakaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Kuantan. Okey, tajuk ceramah kita pada hari ini adalah Dysphoria Jantina atau dalam bahasa Inggerisnya Gender Dysphoria. Wow, macam meriang-ria di hari raya je bunyinya kan? Berdebar pula rasa nak dengar seterusnya. Okey, baik. Sebelum kita mengupas lebih lanjut topik ini, ingin saya memperkenalkan terlebih dahulu penceramah kita yang tidak asing lagi di kalangan komuniti IIUM, iaitu Prof. Dr. Samsul Rahman atau lebih dikenali sebagai Prof. Samsul. Saya bacakan sedikit biografi beliau. Dilahirkan di Melaka pada tahun 1972. Muda lagi orangnya ni. Dan mendapat ijazah perubatan dari USM Kubang Kerian Kelantan pada tahun 1997. Seterusnya menyambung pelajaran ke peringkat sarjana dalam bidang perubatan keluarga atau Family Medicine di universiti yang sama pada tahun 2005. Berpengalaman berkhidmat di Hospital USM selama 2 tahun dan sekarang beliau sudah 16 tahun berkhidmat di Jabatan Perubatan Keluarga IIUM Kuantan. Memang terbaiklah. Okay. Bidang perubatan, bidang perkhususan beliau adalah dalam kesihatan lelaki, terutamanya transgender dan LGBT. Beliau pernah dianugerahkan sebagai pensyarah terbaik pada 2014 di Hari Kualiti IIUM dan juga pencapaian cermelang bagi kategori khidmat masyarakat di peringkat universiti pada tahun 2019. Sekarang beliau telah diberi kepercayaan menyandang jawatan sebagai Timbalan Pengarah Perkhidmatan Akademik Sokongan di kampus Kuantan. Beliau juga melibatkan diri dalam kumpulan penyelidik mengenai merokok, terutama dalam kajian WIP yang pernah dianugerahkan geran RM 1.5 juta dari Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Beliau juga pengasas Persatuan Insaf Pahang yang mana menyantuni golongan transgender dan juga menjadi penasihat kepada Drug Invention in Community Malaysia dan juga pengarah Akademik Al-Irsyad Baluk Kuantan. Okey, apa khabar Prof? Harap Prof baik-baik sahaja. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, sebelum kita memulakan program ini, saya ingin memaklumkan jika tuan-tuan mempunyai sebarang pertanyaan mengenai topik pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah menaip soalan tersebut di ruangan komen Facebook Live kami. Soalan-soalan anda akan dibaca pada sesi soal jawab nanti. Dan tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Prof. Samsul untuk meneruskan program. Silakan Prof. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Madam Siti Nur selaku moderator. Terlebih dahulu terima kasih kepada pihak penganjur, pihak library IIUM Kuantan, Ketua Pustakawan Puan Nuraini Mokhtar, Ketua Library Kuantan Puan Hashimah, Senior Librarian Cik Roshidah dan segala junior ataupun senior staff IIUM Kuantan di mana juga berada. Tuan-tuan, puan-puan, brother dan sister, hari ini kita akan bincang satu tajuk berkaitan dengan gender dysphoria. So tajuk ni dia satu tajuk yang sangat-sangat sensitif dan orang kata sedikit kontroversi. Jadi kita bukan untuk mengajar tuan-tuan puan-puan, kita lebih kepada untuk berkongsi sedikit pengalaman dan pandangan berkaitan dengan tajuk ni.
Jadi kita lebih kepada santai-santai lah. Jadi kalau tuan-tuan perempuan ada perkara yang untuk berbincang atau bertanya, kita boleh bincang pada masa dalam 1 jam setengah ni. Jadi ini tajuk yang diberikan kepada saya, IUM Corner Top Gender Dysphoria ataupun Maknyah. Yang ini adalah objektif yang kita akan bincangkan pada pagi ini. Pengenalan apakah punca-punca kepada masalah ini, kesan kepada fizikal, mental, sosial dan ekonomi, kaedah perawatan, apakah pencapaian program kita selama ini dan bagaimana untuk cegah masalah LGBT dan seterusnya kesimpulan. Okey, Maknyah ini kalau di Malaysia, yang ini yang istilah yang digunakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Tapi masyarakat kita suka menggunakan istilah macam pondan, sotong, bapuk. Istilah itu sebenarnya adalah istilah yang negatif. Maknanya kita sebenarnya menghina mereka. Jadi adalah lebih baik kita menggunakan istilah, bukan istilah yang untuk menggalakkan, tapi sebagai istilah yang sesuai untuk mereka. Maknanya lebih sesuai menggunakan istilah maknyah. Tapi kalau kita lihat di negara jiran kita, mereka pun ada banyak istilah-istilah yang ada. Kalau di Indonesia ni dia panggil waria, wanita plus pria. Banci pun ada. Filipina pun sama, banyak istilah, tapi yang kita boleh faham contohnya macam istilah bantut. Negara kita ni bantut ni terencat. Kalau di Burma, Thailand dia menggunakan istilah keta. Di India mereka menggunakan istilah hijrah. India, Pakistan, Bangladesh menggunakan hijrah. Di negara Rusia lagi panjang istilah. Nak sebut pun susah. Okey tuan-tuan, tapi dari sudut perubatan, dia ada satu istilah yang dipanggil transgender. Ini istilah perubatan. Transgender ni ada dua jenis. Satu, lelaki nak menjadi perempuan. Satu lagi, perempuan ingin menjadi lelaki. So saya lebih kepada lelaki yang ingin menjadi perempuan. Sebab kalau lihat dari sudut statistik secara mudah, dalam 30,000 orang ada seorang yang ada keinginan, kecenderungan untuk ke arah tu. Kalau macam lesbian ni, statistik tu 1 dalam 100,000. So transgender ni kita nampak dia ni contoh slide ni, dan untuk makluman tuan-tuan semua slide yang saya tunjukkan ini adalah dengan izin mereka sendiri. Siapa yang tak bagi izin tu kita tak tunjukkan lah. Dan mereka bersetuju semata-mata untuk tujuan pendidikan, tujuan akademik, bukan untuk malukan mereka ke, tidak ada kaitan dalam isu tu lah. So kalau kita lihat dalam slide ini, kita nampak dia seperti seorang wanita, tapi sebenarnya dia adalah lelaki. Itu maksudnya transgender. Yang ini saya, ni yang normal lah. Okey, transgender itu istilah umum dalam bidang perubatan. Ada satu lagi istilah dia panggil transseksual. Transseksual ini dia bermaksud dia menggunakan bantuan perubatan. Contohnya hormon, dia ambil hormon. Jadi macam maknyah ini, nama maknyah ni adik, nama samaran, nama betul dia Syukur daripada Thailand. So adik ini dia menggunakan bantuan perubatan, contohnya untuk jadikan kulitnya lembut, dan dia juga mengambil pembedahan, implan payudara, dia masukkan implan payudara. So bila dia menggunakan konteks perubatan, dia dipanggil transseksual. So maknanya transseksual ini adalah transgender, tapi transgender belum tentu dia transseksual. Tapi macam kita, masyarakat kita, kesemua ini dikategori sebagai maknyah. Ada satu lagi istilah dia panggil transvestite. Transvestite ni dia boleh jadi macam saya, manusia yang normal pada waktu siang, tapi pada waktu malam saya akan pakai pakaian wanita. Itu yang dipanggil transvestite. Ada satu lagi istilah dia panggil transsectional. Transsectional ini bukan bas transnational, tapi dia membawa maksud yang lebih kurang sama. Maknanya orang yang mengamalkan transsectional ini, dia offer seks secara percuma untuk dapatkan timbalan ataupun imbalan untuk dapatkan perkhidmatan atau barangan percuma. Jadi maknanya dia offer seks. Contohnya kalau macam pelajar universiti, dia nak balik kampung, bas tiket dah habis, so dia offer seks, so dia dapatlah balik percuma. So ini yang dipanggil transsectional. So tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita nak mengenali gay?
Gay adalah satu kelompok yang sangat sukar untuk kita kenal. Ini semua adalah sahabat-sahabat saya. Mereka ni alhamdulillah sudah pun berubah menjadi orang yang lebih baik daripada diri saya sendiri. So mereka bagi tahu saya untuk mengenali gay ni sangat-sangatlah susah. Susah nak kenal. Kecuali kita dah duduk sekali dengan dia, barulah kita boleh kenal. Tapi ada satu kelompok gay, ni yang dipanggil maknyah ataupun transgender. Mereka ini kita mudah untuk kenal. Jadi boleh ke tuan-tuan tengok slide ni? Agak-agak boleh beza tak antara maknyah dengan wanita sejati? Senang kan? Dia tak susah. Tapi kalau dengan gay ni kita susah. Tapi maknyah senang untuk kita bezakan dengan wanita sejati. So Islam ni dia bagi satu jalan yang mudah. Maknanya tudung yang dipakai oleh kaum wanita ini sebenarnya bukan saja untuk menutup aurat. Dia sebenarnya membantu kita untuk membezakan antara asli dengan tiruan. Tapi zaman sekarang ni, maknyah pun dah mengenakan tudung. So bila maknyah dah kenakan tudung, kita pun dah pening kepala. So maknyah ni, nama samaran dia dipanggil Nilofa. Dia betul-betul nak jadi Nilofa. Dia pakai tudung ni bukan waktu siang aja, malam pun dia pakai tudung. So bila kita tanya kenapa pakai tudung waktu malam, semua lelaki ni tak ada orang lain pun. Dia kata bila dia pakai tudung dia rasa lebih selamat. Tak ada orang kacau dia. So maknanya tuan-tuan kalau maknya mengenakan tudung, kaum ibu lebih-lebih lagi lah kena-kenakan tudung. Sebab apa maknya pun dah ada rasa kesedaran, wah dia lelaki. So bila maknya pakai tudung, pakai makeup, gencu, dia kadang-kadang lebih cantik daripada wanita asli. So kalau kita lihat sekali tak cukup, rasa nak tengok kali yang kedua, kali yang ketiga, kita rasa tertarik, ditakuti maknya itu mungkin menggunakan sesuatu, menggunakan susuk. Jadi susuk itu menyebabkan dia cantik, dia nampak lain daripada yang lain. Dan susuk ni kita boleh x-ray, kita boleh nampak jarum-jarum halus, itu semua adalah susuk. Jadi kena hati-hatilah tuan-tuan, kalau rasa tertarik ke, ditakuti ada unsur-unsur sihir di situ. So nak cerita panjang tuan-tuan, LGBT ni jadi saya ringkaskan. Isu LGBT ni sebenarnya panjang. Dia dah bermula sebelum 1973 lagi, daripada zaman kaum Nabi Lut lagi. Isunya panjang. Tapi kalau kita lihat dalam slide ni, isu 1973 ini, perkataan homoseksual ini dikeluarkan daripada Kitab Perubatan, DSM-2. Ni versi yang kedua. So homoseksual dikeluarkan. Ini satu proses yang dipanggil untuk masyarakat menerima dia secara halus. So daripada homoseks ditukar kepada sexual orientation disturbance. And then pada tahun 1980 tukar lagi kepada gender identity disorder. Okey, tahun 1990 WHO sendiri, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, mereka juga mengeluarkan perkataan homoseksualiti ini daripada ICD, satu lagi kitab perubatan. So kitab ini adalah kitab-kitab buku perubatan ini adalah buku yang membantu untuk kita mengklasifikasikan penyakit. So daripada memikirkan homoseksualiti, mereka start fikir bagaimana dari sudut kesihatan mental, bagaimana untuk membantu masyarakat ini. Dan program yang kita buat, program flagship gender dysphoria ni sebenarnya dah start pada tahun 2011 lagi. Dia bukan start kerana flagship tu sendiri, tapi dia start sebelum flagship lagi, tahun 2011. Sebab kita merasakan isu LGBT ni isu yang semakin berkembang dan berkembang. So kita risau, kita takut. Dan pada tahun 2012, setahun sesudah kita set gender dysphoria ini, Persatuan Transgender itu sendiri mengatakan rawatan untuk memulihkan transgender kepada gender asal dianggap tidak beretika. So kalau saya ni dari perspektif mereka ni memang saya tidak beretika lah maknanya. Dan pada tahun 2013, sekali lagi istilah ataupun nama gender identity disorder ni ditukar kepada gender dysphoria. So inilah istilah yang kita gunakan pada hari ini. Cuma masalahnya kunsa pun juga dianggap gender dysphoria. Inilah isunya. Sedangkan kunsa ni dia bukan gender dysphoria. Kunsa ni dia lahir-lahir dia sudah ada 2 jantina. Jadi dia bukan gender dysphoria. Gender dysphoria ni dia satu orang manusia yang normal pada lahirnya, tapi apabila semakin membesar disebabkan beberapa punca, maka mereka terjebak dalam isu maknyah dan sebagainya.
tahun 2014 prinsip Yogyakarta disahkan di Indonesia. Jadi mereka buat satu perhimpunan di Indonesia, di sebuah negara Islam yang majoritinya penduduk Islam. So seolah-olah secara psikologi nak bagi tahu, maknanya Indonesia pun mengiktiraf wahal mereka mempunyai pendirian yang berbeza. So prinsip ini mengatakan hak LGBT adalah hak kemanusiaan yang sama. Jadi hak mereka dah sama dengan hak kita. Jadi ini yang jadi kepelikannya. Dan pada tahun 2018 WHO sekali lagi mengatakan transgender ini bukanlah sejenis penyakit mental. Dan terkini tahun ini Februari 5, Presiden Amerika Syarikat yang baru Joe Biden dia mengatakan hak LGBT ini wajib dilindungi dan dibantu. So begitulah mereka ni semakin berkembang dan semakin diterima oleh masyarakat antarabangsa. Dan kalau kita lihat artikel ini tahun 2017, ayah ini dia menunaikan tanggungjawab dia sebagai seorang ayah. Dia menyunatkan anak ni. Macam kita di Malaysia memang kita praktis, kita sunatkan anak-anak perempuan, kita sunatkan. Tapi di Amerika ini adalah satu kesalahan yang besar. So ayah ini dipenjara selama 10 tahun hanya kerana menyunatkan anak perempuannya. Dan sesudah tamat tempoh 10 tahun di penjara, dia dihantar balik ke negara asal, Ethiopia. Bayangkan, itu Amerika Syarikat. Cara mereka melihat Islam itu sangat-sangat lain. Tapi bila golongan maknyah ini ataupun golongan gender dysphoria ini, mereka bukan saja sunat, dia buang semua sekali. Dia buang semua sekali sejambak ni. Ini Amerika kata ini hak asasi manusia. Ini boleh diterima. So begitulah double standardnya setengah-setengah negara dalam melihat isu LGBT ini, khasnya golongan transgender ini. Jadi kalau kita lihat di peringkat antarabangsa tahun 2017, negara-negara yang berwarna merah ini adalah negara-negara Islam yang menolak LGBT itu sendiri. LGBT ni dia satu istilah yang besar. L tu lesbian, perempuan suka dengan perempuan, gay lelaki dengan lelaki, bisexual dia boleh pergi lelaki dan perempuan, transgender lelaki nak menjadi perempuan. Tapi dalam discussion ni saya lebih kepada transgender. Cuma ni saya sentuh secara umum isu LGBT ni. So negara-negara Islam menolak. Tapi kalau kita lihat negara seperti Iran, presidennya meluluskan fatwa dalam tahun 1986, pembedahan jantina dan rawatan hormon dibenarkan di sana. Dan Iran mengiktiraf mereka dari sudut undang-undang, dan sekiranya mereka melakukan pembedahan, mereka mendapat potongan harga istimewa, ada diskaun lagi. Dan Iran adalah antara negara kedua terbanyak sesudah Thailand dalam melakukan pembedahan ini dalam tahun 2008. Sebab apa Iran dia boleh buat ini? Sebab Islam dia mengamalkan mazhab Syiah. Jadi Syiah dia melihat konteks ini konteks yang boleh diterima. Berbanding kita yang mengamalkan mazhab Sunni, kita tidak, mazhab Syafi'i, dan kita tidak menerima. Pakistan sendiri 50 jemaah ulamanya pun meluluskan fatwa untuk mengiktiraf golongan ini dari sudut perkahwinan, warisan harta pusaka dan lain-lain. Tetapi jemaah tanzim ini bukan ada badan politik, maka fatwanya itu tidak dilaksanakan. Saya harap tuan-tuan boleh faham ya. Dan di negara kita, Malaysia, Nisha Ayub ni adalah transgender yang lelaki kepada perempuan. Baru-baru ini dia diiktiraf oleh Amerika Syarikat sendiri sebagai wanita berani di peringkat antarabangsa tahun 2016. Amerika Syarikat mengiktiraf mereka. Tapi kita di Malaysia, kita masih lagi tidak menerima. Dan kalau kita lihat ada segelintir golongan-golongan gay di Malaysia, contohnya Numan Afifi ni, beliau menganjurkan satu program Big Gay Iftar menyambut orang kata bulan Ramadan, berbuka puasa bersama-sama. So program ini dianjurkan untuk menyatu padukan masyarakat berbagai latar untuk berbuka bersama-sama serta berdialog supaya kasih sayang dapat disebarkan. Dan program ini juga untuk memperingati 49 anggota komuniti LGBT yang terkorban tragedi keganasan di Orlando, Florida pada tahun 2016. Ini kelakukan dah lama ya, tuan-tuan, dah lama. Tapi yang terbaru ada satu forum
bukanlah forum secara besar-besaran, tapi forum satu program yang dianjurkan oleh saudara Numan ini berkaitan sekolah sebagai tempat yang selamat bagi individu berbagai orientasi seksual. Program ini diadakan baru-baru ini 9 Jun dalam bulan ini. Jadi ini yang kita risau sangat-sangat tuan-tuan, apakah bila dia bincang, apakah yang kita boleh lakukan untuk pastikan hak pendidikan pelajar LGBTQ ini dilindungi. So seolah-olah kita nak menggalakkan lagi budaya ini di sekolah. Anak kita pergi sekolah, bila balik semuanya jadi masalah lembut-lembut. Ni yang kita kena ada kerisauan. So apakah puncanya? So kita pergi objektif yang kedua, apakah punca-punca yang menyebabkan masalah LGBT ni ataupun masalah yang kita fokus pada hari ini, masalah maknya itu sendiri. Kalau kita lihat dalam kitab perubatan DSM-5 muka surat 453, dia menggariskan semua punca-punca ni adalah strong desire untuk mengambil jantina asal, untuk mengambil ataupun untuk membuang jantina asal untuk menjadi jantina yang di sebaliknya. Yang ketiga pun strong desire, yang keempat pun strong desire to be the other gender. Yang kelima pun strong desire to be treated as the other gender. Dia lebih kepada keinginan yang sangat-sangat kuat, perasaan yang sangat-sangat kuat, nafsu yang sangat-sangat kuat. Itu maksud dia strong desire, nafsu yang kuat. Tapi kalau kita lihat Al-Quran surah An-Nam, surah 27 ayat 54 dan 56, Al-Quran juga menggunakan perkataan desire. Maknanya adalah merujuk kepada keinginan. Dia lebih kepada keinginan. So ayat ni mengatakan, do you indeed approach men with desire instead of woman? Kenapa kamu mendekati lelaki dengan menggunakan nafsu yang sangat kuat sedangkan adanya wanita? So inilah sebenarnya punca yang utama, lebih kepada desire. Tapi masyarakat barat, mereka tidak mengatakan begitu. Mereka mengatakan lebih kepada genetik. Banyak studi-studi yang mengatakan genetiklah punca. So bila genetik punca, maknanya dia ni boleh diwarisi. Ayah kalau jadi maknya, anak pun akan jadi maknya. Ini maksud mereka genetik. Okay. Dan ada juga yang mengatakan hormon endokrin berlaku pada masa dalam kandungan lagi. Ibu masa mengandung mungkin ada disebabkan tindak balas hormon ke ataupun lebihan hormon yang menyebabkan anak bila lahir mempunyai insiden menjadi homoseksual, suka kepada sejenis. Tapi kajian ini tahun 2019, kajian ini menolak semua kajian-kajian yang sebelum ini. Kajian ini mengatakan tidak ada kaitan langsung berkaitan dengan genetik. Jadi masyarakat barat pada hari ini tidak lagi menggunakan genetik sebagai alasan untuk menjustifikasikan, untuk mempertahankan yang mengapa jadi golongan banyak ini disebabkan oleh genetik ataupun golongan homoseksual seperti gay ni untuk genetik. Tidak ada dah. Mereka dah faham dah, tidak ada kaitan dengan genetik. Cuma masyarakat di negara kita Malaysia ni lah yang masih lagi mempertahankan yang genetik itu puncanya. Masyarakat Malaysia kita. Mungkin masyarakat segelintir masyarakat Malaysia kita ini tidak membaca atau kurang baca. Jika mereka membaca, mereka akan faham dia tidak ada kaitan dengan genetik. Dan satu kajian yang diadakan oleh pensyarah kita sendiri tahun 2005, parental rejection. Contohnya ibu ataupun parents, ibu bapa inginkan anak perempuan dapat anak lelaki. Jadi anak lelaki itu dibesarkan seperti anak perempuan, dipakaikan pakaian perempuan, dibagi permainan perempuan. Pasal itulah apabila besar dia menjadi seperti seorang maknya. Maknanya cara anak itu dibesarkan. Ataupun ada setengah-setengah kes anak itu memang semula jadi, dia lembut, dia mungkin keluarga itu ramai adik-beradik perempuan ke, dia secara semula jadi dia jadi lembut. Dan apabila dia bercampur dengan rakan-rakan yang lembut, rakan-rakan yang mungkin memberi tunjuk ajar yang salah, menyebabkan dia menjadi seperti itu. Ataupun ibu yang terlalu overprotective. Ibu ni tak bagi anak tu lasak. Main bola tak boleh, main rugby tak boleh. Bahkan kalau bagi permainan pun dia bagi permainan masak-masak. Patutnya dia bagilah senapang ke bom ke apa ke, barulah anak tu lebih hebat, lebih lasak sikit.
Tapi dalam konteks Malaysia ini, kita lebih kepada lack of religious education. Yang ni paling penting, pendidikan agama. Apabila kurang ini, maka kuranglah segala-galanya. Satu kajian yang dibuat antara universiti kita dan USIM pada tahun 2016, kajian ini dia lebih kepada kualitatif. Kita lebih kepada perbincangan. Ada 10 makna yang kita panggil. Tuan-tuan boleh lihat pekerjaan mereka. Suri rumah, tidak bekerja, pekerja seks, kerja sendiri pun ada, waiter, small business. Yang ni dia direct terus, dia kata jual jubur. Ni daripada orang Terengganu, perniagaan kecil. Okey, level of education, kalau kita lihat sini, kebanyakannya SPM saja. Paling rendah completed primary school, umur 24 tahun daripada negeri jiran kita Terengganu. Pendapatan dia RM100 saja. Jadi level of education mereka sangat-sangatlah orang kata rendah. Sebab itulah mudah untuk mereka terjebak. Dan kalau kita lihat persekitaran keluarga, kurang kasih sayang daripada ibu bapa. Sampel yang pertama. Sampel yang kedua pun kurang kasih sayang daripada ibu bapa. Sampel yang ketiga cukup kasih sayang, tapi ada pula sepupu yang menjadi maknyah. Ada pula abang angkat yang menjadi pengkit. Kurang, yang ni kurang kasih sayang keluarga, dan ada 3 anggota keluarga yang menjadi gay, terlibat dalam unsur-unsur MSM. Ada yang cukup kasih sayang, tapi anggota keluarga pula terlibat. Jadi kita boleh simpulkan dalam keluarga itu, persekitaran itu menjurus ke arah masalah LGBT ini sendiri. Ini adalah testimonial. Dia kata saya dibesarkan oleh ibu dan bukan dibesarkan di satu tempat. Saya dibesarkan oleh sekeliling dia. Saya duduk dengan mak saudara duduk dengan bapa saudara. Kadang-kadang saya pun dijaga oleh atuk saya. So saya bukan dibesarkan oleh ibu saja. Dan adik-beradik lain semua membesar dengan ibu, saya seorang saja yang berpindah rendah. So tuan-tuan nampak bagaimana ada berlakunya penyingkiran ataupun diasingkan secara halus. Tidur sana sini mungkin disebabkan saya ini lembut. Saya tak seperti adik-beradik yang lain, saya disisihkan oleh keluarga saya sendiri. Saya tak dapat kasih sayang seorang ayah, saya pun tak tahu ayah saya di mana, yang saya cuma tahu ayah saya seorang penagih dadah. Dia pun ada kahwin lain, saya ada lagi adik perempuan yang lain, 4 atau 5 orang, tapi saya tidak kenal. Jadi keluarga ini keluarga yang tidak ada kesatuan di dalamnya, tidak ada kasih sayang. Di pasal itulah dia menjadi macam tu. So yang ni kita risau. Yang ini kita risau apabila lelaki kahwin dengan lelaki atau hidup bersama-sama lelaki, mereka akan mengambil anak angkat. Dan ini sudah pun berlaku di Kuantan. Kuantan sudah ada beberapa maknya yang mengambil anak angkat. Jadi secara tidak langsung ini akan menimbulkan apa orang kata satu suasana untuk anak angkat itu pun mewarisi apa yang berlaku pada hari ini. Dan satu lagi, punca-puncanya adalah pengaruh rakan sebaya. Pelajar ini adalah pelajar yang cemerlang sebenarnya. Pelajar yang mengambil bidang perubatan lagi. Tapi kita tak pasti apa yang berlaku di sana ketika beliau belajar di United Kingdom. Beliau akhirnya berkahwin dengan seorang lelaki dari sana dan terjebak dengan isu gay ni. Ini pelajar perubatan. Dan kalau kita lihat ini pula adalah pembantu perubatan. Masalah ni sudah bermula semenjak di sekolah lagi, di bangku sekolah lagi. Satu tuan-tuan, bila anak kita bersekolah ni, kita sebagai parent, kita kena ambil tahu dengan siapa dia berkawan. Kalau dia lelaki yang dia kawannya semuanya perempuan, kita kena ada kerisauan. Kita kena ambil tahu. Ibu apa pun kadang tidak mengambil berat isu-isu macam apa orang kata PIBG, kita kena bercampur, kita kena ambil bahagian jadi AJK ke supaya kita boleh melihat suasana ini dengan lebih serius lagi. Ini adalah masalah yang dipanggil kunsa. Kunsa ini dia bukannya masalah yang dipanggil maknyah. Ini bukan maknyah. Ataupun gender dysphoria. Ini dilahirkan maknanya dalam bentuk yang memang semula jadi. Yang ini yang dikaitkan yang termasuk dalam gender dysphoria. Sebenarnya ini bukan gender dysphoria. Ini adalah masalah organik yang boleh dirawat. Lahir-lahir saja sudah ada perawatan yang kita boleh offer kepada parents. Tidak ada isu pun berkaitan dengan masalah kunsa. Tapi maknyah dalam Islam ini, ni yang kita kena faham. Majlis Fatwa pun dah memberi fatwa, mereka mengatakan pertukaran jantina dari lelaki kepada perempuan ataupun sebaliknya adalah haram dari segi syarak, tidak boleh. Pasal tu bila gender dysphoria pun dikaitkan dengan kunsa, ini yang jadi masalah.
Sebenarnya dia tidak ada kaitan. Dan seseorang yang dilahirkan khunsa muskil, iaitu manusia yang dilahirkan mempunyai dua alat kemaluan, lelaki dan perempuan, diharuskan pembedahan. Yang ini tidak ada masalah. Yang jadi masalah yang kumpulan maknya itu tadi. Dari sudut statistik, kalau kita lihat di Malaysia ini, negeri yang paling ramai, Kuala Lumpur, maknya tuan-tuan. Ini statistik 2018, Kuala Lumpur ramai 2,000 orang. Statistik ini saya ambil daripada Kementerian Kesihatan sendiri. Pulau Pinang 1,900, Selangor 1,600, Johor 1,500, Sarawak 1,400, Pahang sendiri 1,100. So total dalam 15,000. Ini dalam 2018. Kalau kita lihat G pula, MSM, Man Sex Man ataupun dipanggil G ada 156,000. So satu kerugian besar kepada negara kita, tuan-tuan. So kalau kita dapat bantu mereka, dapat bantu seorang gay, ibarat kata kita dapat menyelamatkan 4 orang wanita. So kalau Kuala Lumpur, nombor 1, 50,000 gay. Dan tuan-tuan lihat 50,000 ini menggunakan sosial media. Satu kalau anak-anak kita kejap-kejap Facebook, kejap-kejap YouTube, kita kena ada kerisauan, tuan-tuan. Dan yang tidak menggunakan sosial media 3,000 sahaja. Okey, Selangor 39,000 menggunakan sosial media. Okey, Johor 12,000, Sabah 11,000. Satu tuan-tuan kena ambil berat apabila anak kita duduk sibuk dengan sosial media. Sebab artikel ni mengatakan aplikasi sosial janji temu seks aktif di Malaysia. So kita takut dia masuk aplikasi sosial ni. Dia banyak dalam internet ni, dia banyak website yang melibatkan pornografi. So Kuala Lumpur sendiri kalau kita lihat HIV prevalent tahun 2017 paling tinggi 43%. So Kuala Lumpur kita mengalahkan Indonesia, kita mengalahkan China, Myanmar, Thailand, Vietnam dari sudut homoseksual. Tapi bila kita lihat kajian ini, seks dan remaja, apa yang dah jadi di Malaysia. Di kalangan remaja kita sendiri berumur 13 ke 17 tahun, 7.3% sudah pun melakukan hubungan seks. Ini yang dipanggil heteroseksual, bukan homoseksual, heteroseksual lelaki dan perempuan. Dan Pahang, negeri kita sendiri, negeri Tok Gajah ni 9.5%, paling tinggi. Kita mengalahkan semua negeri dalam Malaysia ini. Dari sudut heteroseksual, Pahang paling tinggi, 95%. Kuala Lumpur paling selamat, 4.3%. So Kuala Lumpur remaja dia tidak terlibat. Ada terlibat tapi 4.3% saja. Sebab Kuala Lumpur dah lebih kepada seks sejenis, homoseksual. Okey, dari sudut tingkatan 1, 9.3%, paling ramai terlibat berbanding dengan tingkatan 5, 6.9% saja. Tingkatan 5 ni kita faham sebab dia terlibat dengan SPM. So dia tak boleh nak bagi banyak masa. Tapi tingkatan 1 ni banyak masa, 9.3%. Puncanya disebabkan terdedah kepada bahan lucah, 35%. Dan umur 13 ke 17 tahun, 30%. 18 ke 24 tahun, 42%. Ini pelajar kita, ini umur anak-anak kita yang kita kena ambil berat ni. Jadi sumber-sumber dia internet 60%. So bila berlaku masalah COVID, perintah PKP ni tuan-tuan, kita kena monitor anak-anak kita ni. Apa dia buat masa cuti, masa duduk di rumah. Telefon 35%. Ini semua sumber-sumber dia. Tapi kalau kita lihat COVID ini dari sudut positifnya, sebenarnya ada. COVID ini menyebabkan semua sarang-sarang pelacuran ditutup, tidak boleh beroperasi. Dan kalau kita lihat 70% pusat hiburan gulung tikar, ini ada kebaikan COVID. Kita jangan lihat keburukan saja, kena tengok kebaikan dia. Cuma tuan-tuan, Malaysia dan Pornhub website, Malaysia nombor 4 di peringkat antarabangsa yang yang visit Pornhub website during movement control order. So kita number 4. Ini statistik tahun lepas 2020. Dan sebelum berlakunya masalah COVID ini, kita nombor 19. Search lebih kurang 22,000 satu hari. So remaja kita 28,671 orang yang ketagih kepada pornografi ini. Dan kalau tuan-tuan lihat artikel ini, Gay dan Lesbian Alliance Against Defamation
So ada 10% elemen LGBT tahun 2020 di dalam rangkaian TV, ada 10%. Tapi tahun 2025 mereka set 20%. So 10% pun kita dah haru biru, kalau 20% ini lebih parah lagi. Dan mereka mengatakan LGBT story dan karakter on television ni is especially critical, sangat penting untuk mereka mempromosikan LGBTQ ni supaya lebih ramai lagi dapat menerima budaya LGBT ni. So dari sudut impact, apakah impact kesan gender dysphoria ini? Maknanya ini kepada masalah kesihatan, masalah mental, sosial dan ekonomi. So kita pergi apakah kesan dari sudut kesihatan. So mereka yang terlibat dalam isu-isu transgender ini, maknanya ini mereka berisiko 49 kali ganda untuk mendapat penyakit HIV dan AIDS. Kenapa? Dari sudut seksual, kita melihat dari sudut seksual, receptive anal intercourse. Maknanya dia diliwat, dia menerima, dia diliwat. So risiko untuk dapat HIV 138 kali untuk 10,000 exposure, 138 kali. Manakala mereka yang menerima dari sudut hubungan suami isteri, contoh tuan-tuan, yang ini yang atas ni, anal intercourse ni homoseksual, yang penile vaginal intercourse ni heteroseksual, lelaki dan perempuan. So bila lelaki dan perempuan dia 8 kali saja. Maksudnya kalau dalam konteks ini wanita untuk dapat HIV daripada lelaki 8 kali saja. Tapi kalau dia buat secara homoseksual 138 kali. Pasal tu Islam dia tak bagi seorang suami itu liwat isteri pun tak boleh. Apatah liwat lelaki dengan lelaki. Dan katakanlah mereka yang meliwat, tadi yang diliwat, ni yang meliwat pula 11 kali risiko untuk dapat HIV. Manakala katalah suami pula yang memasukkan kepada seorang isteri, kepada seorang wanita contohnya 4 kali saja. So tuan-tuan boleh nampak dari sudut statistik ini, kalau kita melanggar fitrah, kita tak ikut fitrah, risiko untuk dapat HIV sangat tinggi, 138 kali. So bagaimana kita nak terangkan ni? So dari sudut perubatan, tisu-tisu yang berada di dubur adalah tisu-tisu yang dipanggil kolumna, tisu kolumna. So tisu kolumna ini ciri-ciri dia sangat lembut dan sangat nipis. Fungsi dia untuk menyerap air, dia tidak tahan geseran. Jadi dia mudah luka. So bila mudah luka, mudahlah untuk dia dapat HIV. Berbanding bagi tisu-tisu bagi kaum wanita, faraj seorang wanita, faraj itu tisunya itu adalah stratified squamous epithelium. Tisu ini tisu yang sangat tebal, tahan regangan dan tahan geseran. Memang Allah cipta tisu ini dia tahan asap. Pasal itulah tisu faraj ibu ini dia boleh buka sehingga 10 cm sebab tisu ni memang tahan regangan. Jadi bila kita tidak ikut apa yang Islam suruh, pasal itulah kita mudah dapat HIV. So saya minta maaf tuan-tuan, gambar ni semua untuk tujuan akademik, bukan untuk tujuan masuk lucah ke apa, ni tujuan akademik. Dan pasal itulah tuan-tuan, bila kita tak ikut apa yang Islam suruh, mudah dapat HIV. So bila kita ni contoh ni secara matematik, apabila kita ada satu orang sexual partner, kita ada satu orang pasangan seks, kita akan dapat satu orang juga. Dia akan sebarkan penyakit kepada satu orang juga. Tapi apabila kita ada 3 orang pasangan seks, kita akan kembangkan kepada 7 orang. Kalau kita ada 5 orang pasangan seks, sebenarnya kita boleh kembang sampai 31 orang. Tapi kalau ada 20 orang pasangan seks, kita boleh kembangkan, sebarkan penyakit lebih daripada 1 juta orang. Sebab tu kita cukup risau dengan masalah HIV sebab dia sangat-sangat mudah berjangkit melalui hubungan seks secara songsang. Tapi di Malaysia, trend HIV sekarang sudah berubah. Kalau tuan-tuan lihat yang berwarna merah ini adalah trend untuk masalah penagihan dadah. So dadah daripada HIV semakin menurun di Malaysia. Tapi yang semakin menaik yang warna biru ini adalah daripada masalah hubungan seks. Tapi data ini kita tak tahu. Seks ini sama ada homoseksual sejenis ataupun heteroseksual lelaki dan wanita.
So kalau kita lihat data ni, tadi data ni 2015. So kita lihat 2015. 2015 sebenarnya 20% saja HIV datangnya daripada hubungan heteroseksual, lelaki dan wanita. Tapi yang merah ini lebih kurang 60% semuanya datang daripada hubungan homoseks, lelaki dengan lelaki. So maknanya sekarang ni masalah HIV di Malaysia kebanyakannya datangnya daripada hubungan seks sejenis. Tahun 2016 makin tinggi lagi warna merah ni, hubungan seks sejenis. 2017 lebih daripada 60%. Kalau kita lihat 2018, 57% HIV datangnya daripada hubungan seksual antara lelaki. 37% dia datang daripada hubungan lelaki dengan wanita, berlainan jenis. Kalau tuan-tuan lihat 2019, yang warna hijau ni makin tinggi lagi ni, homoseksual, lelaki dengan lelaki. Merah ini cumanya daripada wanita, lelaki dengan wanita, berlainan jenis. Yang daripada dadah yang warna hijau ni dah semakin kurang. Maksudnya masalah dadah di Malaysia ni ada, walaupun ada, tapi dah semakin kurang dan tidak menjadi satu ancaman berbanding masalah HIV datangnya daripada masalah homoseksual, lelaki dengan lelaki. Dan kalau kita lihat future study di masa hadapan tahun 2030, tuan-tuan boleh lihat sini, warna merah ni dia semakin menaik. Menaik ini maknanya datangnya daripada golongan MSM, golongan lelaki dengan lelaki, hubungan seks sonsang. So inilah trend-trend yang kita sangat-sangat risau. Dan kalau tuan-tuan lihat National Strategic Planning untuk menamatkan AIDS 2016-2030, so negara kita Malaysia, kita committed untuk tamatkan AIDS pada tahun 2030. So maknanya tahun 2030 ini tidak ada dah masalah AIDS dan kita buat deklarasi ini pada tahun 2016 di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu United Nations. Tapi apa yang menghairankan, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sendiri pada tahun 2016 mereka melancarkan stem kenang-kenangan golongan LGBT. Jadi United Nations kata nak tamatkan masalah AIDS pada tahun 2030. Tapi dalam masa yang sama mereka juga menggalakkan budaya LGBT. Jadi ini sesuatu yang pelik lah. Dari sudut umur, kalau kita lihat umur masalah HIV AIDS tahun 2018, tuan-tuan boleh lihat umur kebanyakannya 13 ke 29 tahun. Ini adalah umur anak-anak kita, umur pelajar-pelajar universiti. 13 ke 29 tahun. Dia semakin meningkat ni. Makin meningkat. Kalau tahun 2017, kalau kita lihat statistik ini, 2017, umur 13 ke 29 tahun, 46.6%. Dan 50% datangnya daripada golongan homoseksual. 2019, umur 20 ke 29 tahun, 45%. 45% ni kalau kita campurkan dengan 15 ke 9 tahun, 4%. Maknanya 49% umur kebanyakannya 29 tahun ke bawah. Dan kalau kita lihat ni pula, mereka mengatakan 70% penyakit HIV, new HIV infection were among people aged 20 to 39 years. Maknanya 20 ke 39 tahun itu 70% pula. Jadi kebanyakannya umur-umur yang masih produktif lagi. Dan dari sudut mental, kebanyakan mereka ni ada masalah kemurungan. 47.4% pada tahun 2014. Dan dari sudut keganasan rumah tangga, mereka ni ada yang melangsungkan perkahwinan. Keganasan rumah tangga, bukan saja lelaki dengan perempuan, lelaki dengan lelaki pun ada, lebih parah lagi, 18%, 18 kali. Dan kalau tuan-tuan lihat di negara Kanada, kecenderungan untuk membunuh diri LGBT tinggi berbanding dengan golongan lelaki dengan wanita heteroseksual, maknanya 10 kali lebih tinggi. Di Belanda, negara yang mula-mula sekali mengiktiraf perkahwinan sejenis, 10 kali risiko untuk membunuh diri. Sweden 3 kali lebih untuk membunuh diri berbanding dengan heteroseksual. Dari sudut sosial, impact sosial, Costa Rica negara yang pertama di Amerika Latin mengiktiraf perkahwinan sejenis. Kota London ini bas 2 tingkatnya mereka salut, mereka colourkan dengan bendera LGBT, bendera yang berwarna-warni, bendera pelangi. Thailand, negara jiran kita, setiap tahun ada Ratu Cantik Maknyah. Ini tahun 2005, ini tahun 2015. Memang cantik tuan-tuan, memang kalah wanita kita.
Kalau siapa-siapa yang masih kenal, ini adalah Profesor Kamuruzaman Wansu, bekas Campus Director. So Prof KZ ni memang orang yang sangat-sangat mengambil berat tentang isu LGBT ni. Thailand akan menjadi negara pertama di Malaysia untuk legalize same-sex civil ni. So dari sudut sosial, tahun 2002, 92% mereka yang maknyah ni menerima bayaran untuk perkhidmatan seks sebagai pekerja seks. Dan kalau tuan-tuan lihat study ni pada tahun 2017, golongan gay MSM ni mereka menerima bayaran untuk seks ni, perkhidmatan seks 34% sahaja, tak ramai. So golongan gay ni adalah golongan yang mempunyai pekerjaan tetap. Tapi bila kita pergi kepada transgender, mereka menerima bayaran sebagai sebagai pekerja seks ni 80%. So kebanyakan daripada golongan maknyah ini, mereka ni adalah kategori sex workers seramai 80%. Dan kalau kita lihat ilmu knowledge on modes of transmission HIV ni tak banyak yang faham, dalam 47% saja. Dan mereka yang mengambil ujian untuk HIV pun tak ramai, dalam 43% saja. So dari sudut ekonomi, so kita dah belanja banyak ya tuan-tuan, 195 juta tahun 2014. Tahun 2015, 202 juta, banyak duit yang kita belanjakan pihak kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia. Tahun 2017, 144 juta. Tapi tahun 2018, kita dapat jimatkan banyak. Kita belanja 90 juta saja. So duit ini sungguh pun semakin menurun, 90 juta, tapi kita masih beranggapan jika digunakan untuk kemudahan di universiti, mungkin kemudahan di library ini sendiri, mungkin banyak manfaat untuk student kita. Dan duit yang sebanyak jutaan ringgit ini yang telah kita belanjakan, dia memberi kesan dari sudut perawatan. Setakat ini Kementerian Kesihatan Malaysia berjaya mencapai 89%, target 90%. Pihak Kementerian Kesihatan berjaya untuk approach golongan yang ada HIV ini untuk mengetahui status mereka sama ada positif HIV ataupun tidak. 89%. Dan target untuk mereka yang menerima rawatan sepatutnya 90%, tapi setakat ini 57%. Mungkin boleh mencapai 90% sekiranya mereka mendapat lagi 26,000. Dan 85% yang mendapat rawatan berjaya dapat menekan viral load itu sendiri. Jadi Senator Menteri Agama, selain daripada faktor-faktor perubatan, mungkin Menteri melihat pentingnya penglibatan agama. Penglibatan agama kena jabatan-jabatan agama kena mainkan peranan supaya pencapaian Kementerian Kesihatan itu dapat dicapai dengan lebih cepat lagi. Tapi artikel daripada Tan Sri Rektor kita sendiri, Tan Sri Zul, beliau bertanya di mana saudara Sajat. Artikel ni panjang tuan, jadi saya ringkaskan. So Tan Sri mengatakan oleh itu pada akhirnya bukan sahaja penting bertanya di mana Sajat, tapi lebih-lebih lagi di mana pula kita semua. So kita ni di mana? So kita ni yang paling penting tuan, kita kena mainkan peranan. Kita bukannya menghukum, menghina saja. Kita pun kena melakukan sesuatu untuk mencapai target. So kita di UIA kita ada kaedah perawatan. Kita ada klinik setiap hari Rabu untuk membantu golongan LGBT ini. Ini adalah pelajar-pelajar saya yang juga membantu golongan-golongan LGBT ini. Dan kalau kita lihat trend HIV sekarang sudah semakin menurun dan rawatan pun sudah semakin maju sehingga HIV ini sudah dianggap seperti seolah-olah seperti kencing manis. Dia boleh dirawat, boleh dimonitor dan dia tidak boleh dijangkiti sampai tahap tu. Maknanya undetectable HIV is untransmittable and the risk is zero. So konsep ni semakin menarik dan semakin banyak membantu pesakit-pesakit HIV. Dan di London sendiri sudah ada kes di mana UK men become second person ever cure of HIV. Maknanya boleh dirawat terus, tidak ada langsung. Mereka menggunakan konsep stem cell, rawatan stem cell. Tapi rawatan ini sebenarnya bukan untuk HIV, rawatan ini adalah untuk kanser darah. Tapi kebetulan mereka dapati dia boleh membantu untuk merawat HIV. Dan paling hebat, yang ini pun teknologi perubatan semakin canggih. Mereka boleh buang semua sekali kemaluan itu, genitalia itu, dan boleh modified menjadi seperti seorang wanita. Dan dia juga berfungsi seperti secara normal. Hebat tuan-tuan.
Tapi sungguh pun perubatan semakin moden, perubatan semakin advance. Tapi golongan ini sebenarnya semakin lama semakin banyak masalah. Semakin banyak masalah kesihatan dari sudut mental. Sebab apa begitu? Sebab rawatan yang ada pada hari ini, rawatan terlalu menekankan kepada aspek fizikal. Rawatan dari sudut rohani itu kurang sangat. Jadi pasal itu kita di UIA, kita buat satu program yang dipanggil integrative medicine. Maknanya kita gabungkan perubatan Islam dan perubatan moden itu sendiri. Jadi perubatan Islam ini dia menekankan kepada perubatan di peringkat akar umbi. Perubatan yang fokus kepada masalah strong desire, masalah keinginan, masalah nafsu, masalah syahwat. So kita gabung. Perubatan moden pun kita ambil daripada WHO, daripada Kementerian Kesihatan kita ambil. Sebab itu bagus, kita tak nafikan. Tapi kita gabungkan dengan perubatan Islam. So apa yang kita lakukan, kita ajar mereka fardu ain, belajar balik mukaddam tu, Iqra itu, belajar balik Al-Quran itu. Dan setiap 2 bulan kita melakukan street dakwah. Dan mereka yang nampak positif kita hantar mengerjakan haji dan juga kita adakan ibadah camp. Ni tuan-tuan, kita buat street dakwah setiap 2 bulan. Tapi disebabkan COVID ni kita terpaksa tangguh dahulu. So bila kita buat street dakwah ini, dia lebih kepada connection. Lebih nak develop network. Kita less correction. Kita bukan nak baiki dia, tak. Kita tak mampu nak baiki dia. Sebab hidayah ni tuan-tuan bukan kerja kita. Hidayah ni kerja Tuhan. Jadi kerja kita lebih kepada bagi tahu je. Jadi kita bukan nak buat correction, tak. Bukan correction. Sebab kalau kita buat correction, mereka akan patah hati. Jadi lebih kepada connection, nak berkenalan dengan mereka. Cuba tanya apa yang kita boleh bantu. Macam itulah. Dan ini adalah ibadah camp yang kita buat pada tahun 2012. Dan kita buat program ini setiap tahun. Setiap tahun kita buat, kita libatkan para pelajar. Sebab para pelajar ni dia macam satu jambatan antara kita yang dah makin berumur ini dengan golongan LGBT yang kebanyakan ni muda. Dalam umur 13 ke 30-an. Ni kita buat tahun 2017. Banyak collaborator yang berminat yang untuk join sama-sama. Dan kita ajar mereka fardu ain, belajar semula mengambil wuduk. Kebanyakan mereka ni, mereka miss ilmu-ilmu ni pada masa mereka masih muda, masa remaja. Mereka tak dapat peluang ini. Jadi kita bagi semula, kita ajar balik. Dan kita ajar balik sembahyang itu sendiri. Ini yang mereka tak dapat. Mereka hauskan ilmu-ilmu agama. Dan pelajar ni, pelajar-pelajar perubatan ni tuan-tuan, tak semestinya pelajar perubatan, pelajar pergigian pun ada, pelajar daripada kuliah al-ahad pun ada, farmasi pun ada. Mereka ni bila sudah bekerja, mereka lah yang membantu kita dari sudut sumbangan dana. Sebab tu kita boleh sustain sampai 10 tahun lebih dalam program ini. Dan disebabkan bantuan yang sangat-sangat menggalakkan, kita berjaya mengadakan satu lagi program ibadah camp pada peringkat kebangsaan tahun 2019 sebelum COVID bermula. Dan biasanya setiap ibadah camp ni kita bagi hadiah. Kita bagi hadiah berdasarkan satu kriteria yang paling penting, iaitu kita letak kriteria sembahyang itu sendiri. Solat itu sendiri. So, siapa yang banyak menjaga yang ini, dialah yang dapat first prize. Dan mereka yang sudah menunjukkan tingkah laku yang lebih positif dan mereka yang dah berhenti daripada dunia LGBT yang tidak lagi menjadi maknya ini, kita sponsor mereka menunaikan fardu haji. Sepatutnya tahun lepas tapi disebabkan COVID, so kita tangguh dahulu. Jadi umrah dan haji ni, tuan-tuan puan-puan, brother sister semua, dia memberi kesan yang sangat-sangat hebat, kesan yang sangat-sangat dalam. Ini adalah Jun, Ketua Maknyah Kuantan. So apabila kalau nak buat program-program dakwah untuk LGBT, kita tangkap ketua dia dulu. Dapat tangkap ketua, anak ayam dia ataupun anak-anak dia yang lain akan ikut sama. Sekarang ni kita tak panggil dah Jun, kita panggil Muhammad Bakri. So ni dia pergi umrah yang sponsor oleh para pelajar dan juga staf IIUM Kuantan. Balik daripada umrah, daripada seorang ibu ayam, dia start berniaga. Kebetulan yang dia jual tu pula nasi ayam. Ayam memang penting tuan-tuan. Ni dia balik daripada umrah, dah ada perubahan. Tahun 2019 dia pergi haji. Dia pergi haji, apa orang kata, atas bantuan daripada masyarakat di Kuantan sendiri, kita buat fundraising sebanyak 17,000 untuk hantar Haji Bakri menunaikan haji. So dia balik daripada haji, dia Islamkan sahabat dia, seorang yang beragama Kristian, masuk Islam pada tahun 2019. So sahabat ini
meluk je agama Islam, dia terus ke Kedah, Kodian Kedah, masuk Madrasah Nurul Ihsan. So tuan-tuan bayangkan impact balik daripada haji, sangat-sangat berkesan. Dan dia juga bantu seorang lagi sahabat India, sekarang dah memeluk agama Islam, Muhammad Syawal Andrew bin Abdullah. Sebab apa nama Muhammad Syawal? Sebab lahir 1 Syawal. Jadi kita minta lah saudara kita ni masih lagi bersama-sama kita dan dapat menunaikan istiqamah dalam agama. Tapi yang paling penting, semua aktiviti yang kita buat, aktiviti inilah aktiviti yang sangat memberi kesan kepada golongan maknya. Yang ini kita tak payah bercakap dah. Bila dah melihat kematian itu, mereka faham sendiri. Dan mereka uruskan daripada A sampai Z. So bila dia uruskan jenazah sahabat mereka sendiri, mereka boleh nampak ada implan payudara, ada sahabat-sahabat mereka ini yang kemaluannya sudah dibuang, dioperate. Jadi mereka faham sendiri. Jadi kematian ini adalah penasihat yang terbaik. Mereka sendirilah yang gali liang lahat itu. Dengan baju kebayanya, baju kebarungnya, kita bagi cangkul, gali. Inilah cara kita buat secara reverse psychology. So apakah pencapaian program kita selama 10 tahun? Program gender dysphoria ini. Tadi yang tuan-tuan nampak lelaki yang pakai tudung, ada gencu, masa dia jadi maknya nama dia Ariana. Sekarang Ariana ni sudah berubah, sudah mulakan hidup baru. Nama dia Muhammad Azri dan dia bekerja sebagai staf daya bersih sendiri di Kuantan. Jadi ini satu pencapaian yang kita pun tak sangka tuan-tuan. Allah kalau dia nak bagi hidayat, sekejap saja orang boleh berubah. Dan ini adalah satu perkahwinan yang sangat-sangat orang kata unik. Ini adalah Maya, yang baju merah ni Maya. Maya ni adalah seorang maknyah. Ni pasangan dia. Pasangan dia Zack. Zack ni seorang pankit tomboy. Perempuan jadi lelaki. Gambar ni dengan izin mereka. So mereka jatuh cinta dan mereka berkahwin. Maya ni sebenarnya seorang hafiz. Dia hafiz Quran. Tapi mungkin disebabkan pengaruh rakan sebaya, dia jadi maknyah. Jadi apabila kami buat program, Maya ikut. Jadi dia rasa cukuplah jadi maknyah ni. Dia nak mulakan hidup baru. Jadi dia buka balik Al-Quran itu dan ayat yang dia jumpa, inilah ayat pertama. Ayat surah An-Nisa ayat 119. So ayat ni, tuan-tuan boleh check nanti. Ayat ni terjemahan dia, aku syaitan akan menyuruh mereka. So dia baca mereka tu diri dia. Aku syaitan menyuruh Maya mengubah ciptaan Allah. So bila dia baca ayat ni, dia rasa kenapalah aku ubah ciptaan Tuhan ini. So daripada situlah turning point dia untuk dia mulakan hidup baru. Sekarang ni dia dah, pun kata masih lagi lembut tapi tidaklah berada di tempat-tempat yang menimbulkan fitnah, berada di lorong ke ataupun sebagainya. Inilah isteri dia Zack yang kita nampak tadi tu. So yang Maya ni sebab dia watak dia lembut sebagai seorang maknyah dahulunya, dia jual nasi lemak. Manakala isteri dia sebab wataknya keras sebagai seorang tomboy, dia bawa bas rapid Kuala Lumpur. So sekarang ni mereka tinggal di Negeri Sembilan. Ini satu lagi perkahwinan. Ini sahabat saya, dahulunya seorang maknyah, sekarang sudah pun melangsungkan perkahwinan dengan seorang wanita. Dia berumur 50-an, wanita ni berumur dalam 20-an. Dan masyarakat Kuantan pun semakin faham dan semakin memberi kerjasama untuk membantu golongan-golongan maknyah ini kembali ke pangkal jalan. Seorang lagi maknyah, ini nama dia Purple. Nama Purple, nama samaran dia, nama asli dia Muhammad. Ni zaman dia sebagai seorang maknyah tahun 2012. Kenapa panggil Purple ni? Dia suka baju warna purple. Tahun 2013 kita start intervention. Bila saya tanya dia, kenapa kamu nak berubah ni? Dia kata, saya ada menghadiri satu program yang dianjurkan oleh pihak UIA sendiri. Kita jemput Ustaz Don. So Ustaz Don punya statement sangat-sangat cantik. Ustaz Don kata, Nabi hidup dekat dunia ni selama 63 tahun. Dan Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun lebih. So maknanya kalau kita nak seronok 63 tahun saja. Sedangkan yang kita nak menderita 1400 tahun kalau kita tak betul-betul. Jadi dia fikir-fikir berapa lama dia nak seronok. Jadi pasal tu dia tinggalkan dunia maknyah. Dan dia buat operation di HTAA pada tahun 2014. Dia keluarkan payudara dia. Implan payudara dia. Sebab apa?
perkataan Ustaz Don tu, 1400 tahun Nabi dah tinggalkan dia. Jadi dia nampak kehidupan di alam barzah itu kehidupan yang lebih lama lagi. Dan ini kita buat operation yang kedua. Operation yang pertama di HTA, kita buat operation yang kedua untuk keluarkan semua sekali. Sebab apa, kalau implan itu tidak dikeluarkan, dia ditakuti pecah. Maknanya banyak gunakan implan. Jadi kalau sesudah 7 tahun tak dikeluarkan, berisiko pecah ataupun dia boleh dapat kanser. So pembedahan ini dibuat di Susmed pada tahun 2020. So Purple sekarang ataupun Muhammad, dia dah berkahwin, sudah pun ada 2 orang anak. Inilah Muhammad yang sebenarnya. Dia sekarang ni bekerja sebagai seorang peneroka Felda di Negeri Sembilan. Gambar ni pun dengan izin dia tuan-tuan. So dia nak bagi tahu kita yang sebenarnya maknanya kalau diberi pilihan, mereka boleh berubah dan mereka boleh berjaya dalam kehidupan. Ni satu lagi. Tak maaf tuan-tuan, ini gambar ni a bit sensitif sikit, tapi nak bagi tahu tuan-tuan, kita di UAE Kuantan ini, kita dah buat lebih kurang 10 pembedahan mengeluarkan implan payudara ini. Sebab apa, kita takut dia boleh pecah dan dia juga boleh dapat masalah kanser. Dan ramai semakin lama semakin ramai golongan maknya datang ke Kuantan untuk kita keluarkan implan ini sebab perawatan ini diberi secara percuma. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Trans Director dan juga sahabat-sahabat saya di Susmed, Datuk Saufi, Prof Hafiz dan juga Prof Kewal kerana banyak membantu dalam usaha-usaha untuk membantu maknya ini pulang ke pangkal jalan. Dan ini satu lagi operation yang diadakan oleh Jabatan ENT sendiri Susmed yang kita mengeluarkan implan itu di hidungnya sendiri. Dan semua memerlukan proses semuanya memerlukan communication skill yang sangat-sangat halus. Sangat-sangat penting ya tuan-tuan, kena berbicara dengan nada halus dan sopan dengan masyarakat LGBT ini, khasnya masyarakat Manyah. Sebab mereka seorang yang jiwanya jiwa halus. Kita tak boleh bercakap kasar, kita tak boleh sombong dan kita tak boleh hina kalau kita nak membantu mereka ni. Kalau tuan-tuan lihat gambar ni betul-betul, dia sebenarnya kalau tengok secara imbas macam lelaki bercium dengan perempuan. Tapi kalau kita lihat yang warna hitam ni, dia sebenarnya adalah ikan lumba-lumba. Ni mulut dia, ni sirip dia, ni adalah ekor dia. Jadi kalau kita lihat ikan, dia punya pergerakannya sangat-sangat halus. Itulah cara komunikasi yang kita kena buat. Saya tak ada masa yang panjang untuk cerita panjang berkaitan dengan slide ini, tapi konteks ni adalah communication skill tu kena sangat-sangat halus dan kena sopan. Sebab apa, masyarakat Maknyah ini, kalau kita lihat yang warna biru ini, TG ni transgender, ni MSM gay. Biru ini, mereka ni banyak yang digosip, banyak yang diumpat. Yang kalau yang warna merah ini, mereka banyak yang dihina, yang disumpah. Jadi golongan ini banyak yang kena maki hamun. Pasal itulah communication skill ini sangat-sangat penting. So, bila kita makin hina dia, maka mereka makin lama makin susah untuk kita bantu. Sebab itu bila kita mengajak student-student kita, guna perkataan-perkataan yang positif. Kita jangan hukum mereka. Jangan. Kita bantu mereka, cari jalan untuk bantu mereka. So bukan dapat seorang pelajar saya ni, dia pun dah jadi doktor, dia dapat tarik 2 orang. Satu penting tuan-tuan, communication skill ni sangat-sangat penting. Jadi yang ini adalah Anja. Ini Anja tuan-tuan. Anja ini tanpa makeup. Tapi bila dia start makeup, memang dia hebat. Anja ni dahulunya bekerja di lorong-lorong di Kuantan. Sekarang ni Anja pun dah bekerja dengan UAE. Dia dah bersama dengan kita, bekerja sebagai staf daya bersih di Kuliah Sains. Kuliah Sains banyak bagi kerjasama kepada sahabat-sahabat saya. Sekarang nama dia Muhammad Nur Izzani. Nama lama dulu Anja. Satu orang lagi Maknyah pun dah bekerja dengan UAE. Dahulunya dia juga bekerja di lorong-lorong di Kuantan. Sekarang ni mereka bersama kita. Okey, ni satu lagi Maknyah yang tadi saya sebut, nama dia Syukur. Syukur pada tahun 2012 inilah dia. Seorang Maknyah yang bekerja di lorong-lorong di Kuantan. Tapi Syukur lepas kita buat intervention, perlahan-lahan dia berubah. Sekarang ni dah Syukur yang baru. So sekarang Syukur ni berada di Selatan Thai. Dia balik semula ke negara dia dan dia membuat bisnes secara kecil-kecilan. Dia tidak lagi menjadi seorang Maknyah. Dia ni mencari seorang wanita untuk dijadikan pasangan hidup dia. So, kalau tuan-tuan berminat, bagi tahu saya. Okey, so ini seorang lagi Maknyah,
Thailand, nama dia Mira. So kita bantu maknya ni bukan saja daripada Malaysia, daripada Thailand pun kita bantu juga. So Mira ni sekarang sudah pun berubah, inilah Mira yang baru. Tahun 2018 baru dia datang untuk ziarah semula untuk bagi tahu kita apa status dia yang terkini. So, sekarang Mira berada di Golok, Thailand. Okey. So saya minta maaf lagi tuan-tuan, ni satu lagi gambar. Nama dia Dayang. Dayang ni daripada Indonesia. Gambar ni diambil dengan izin dia. Kita ambil dia ketika dia berada di lorong. Dia bekerja sebagai seorang pekerja seks pada tahun 2012. Dan bila kita start intervention, kita kata Dayang mai ikut kita ada buat program mandi jenazah. So dia ikut. Dia kata sebenarnya doktor, kami memang suka program-program agama tapi kami tak diberi peluang untuk hadir. Sebab bila kami datang, masyarakat kurang selesa. Jadi kita jemput dia dan dia datang. Dan dia datang juga untuk belajar bagaimana untuk sembahyang. Ini Dayang. Ini Dayang tuan-tuan pada tahun 2012. 2013 pun dia datang. Sebab apa kita bagi peluang, kita bagi platform. Pelajar-pelajar perubatan lah yang pada masa itu tahun 4 mereka menganjurkan program. Dan sesudah tahun 2013 ni kita terputus hubungan dengan Dayang. Dayang mungkin dia dia ada agenda dia sendiri, kita terputus hubungan. Dan dia datang semula pada tahun 2018. Jadi bila dia datang, saya rasa sangat-sangat gembira lah sebab orang yang dah lama kita tak jumpa dan dia datang. Dan kita bagi satu soalan kepada dia. Kita tanya Dayang ini, Dayang manusia yang cerdik tu kamu tafsirkan macam mana? So Dayang walaupun dia seorang yang maknyah, seorang yang bekerja di lorong di Kuantan, dia memberi satu tafsiran. Dia kata manusia yang cerdik itu bukan doktor. Manusia yang cerdik itu bukan seorang bergelar profesor atau bergelar datuk. Tapi manusia yang cerdik itu pada pendapat saya adalah manusia yang banyak mengingati mati dan buat persiapan untuk menghadapi mati. Itu dia jawab. Itulah Dayang. Dia tidak ada ilmu agama tapi itulah jawapan yang dia bagi. Orang yang cerdik, orang yang banyak mengingati mati dan buat persiapan untuk menghadapi mati. So dia bagi ucapan itu pada 17 Ogos 2018. 10 September 2018 Dayang start dapat masalah penyakit. Dia hilang kesedaran dan Dayang meninggal dunia pada 17 September 2018. 30 hari, sebulan lepas itu dia meninggal dunia. Dan kalau tuan-tuan lihat, bila dia meninggal dunia ramai yang datang. Ramai yang datang sebab apa? Kita lihat Dayang meninggal dunia dalam waktu yang sangat cantik. Maknanya dia sempatlah buat U-turn, dia sempatlah untuk berubah. Jadi itulah satu kegembiraan bagi pihak kami. Pada kami, kalau dia dapat datang ikut program pun itu dah satu kejayaan. Jadi tuan-tuan, bila kita buat program dakwah bersama masyarakat LGBT ini, kita jangan melihat kesan. Kerja kita buat saja. Hidayah itu kita serah kepada Tuhan. So target kami, kalau boleh kita nak 100%, kita nak tutup semua pusat-pusat pelacuran di Kuantan itu. Tapi setakat ni kita baru tutup 60%. So yang 40% lagi ni kita serah kepada pihak organizer, pihak tuan rumah, pihak library untuk melakukan yang selebih ni. Okey, pencegahan ni sangat-sangat penting tuan-tuan. Pencegahan dari sudut sembahyang ni sangat-sangat penting. Kita kena bagi pada peringkat awal lagi. Pada peringkat mereka masih kanak-kanak lagi, pada masa mereka masih peringkat rebung. Dan kena selalu ingatkan, selalu remind. Dan ini kalau boleh kita kena mencari seorang pemimpin yang memikirkan dari sudut bagaimana untuk melaksanakan agama. Kalau kita lihat di negara-negara macam Siberia di Rusia, mereka melaksanakan hukuman, bukanlah hukuman, dia dalam bentuk rawatan, tapi rawatan itu dalam bentuk rotan. Dan yang di rotan tu dia bagi satu statement, saya adalah bukti yang rawatan rotan ini berkesan. Saya mencadangkan kepada mereka yang ada masalah ketagihan atau kemurungan, ianya memang sakit tapi ianya memberi saya peluang untuk hidup. Tanpa rawatan rotan ini saya mungkin telah mati. Dan kalau kita lihat Al-Quran, Al-Quran mengatakan perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka derilah tiap-tiap seorang dari keduanya rotan. So rotan ini sebenarnya ada kekuatan dia dan boleh membantu untuk masyarakat ini berubah. So terpulanglah pada kita tuan-tuan sama ada kita ingin melaksanakan ataupun tidak.
So ini adalah salah satu inisiatif yang kita buat, flagship Gender Diaspora ni melakukan. Kita tubuhkan Taman Insan Sejahtera di tempat di Kraku untuk mewujudkan peluang pekerjaan untuk golongan maknyah. Daripada bekerja di lorong sebagai pekerja seks, why not kita mulakan hidup baru mencari pendapatan yang lebih baik lagi. So kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan, akhir kata, UAE sekarang ni kita banyak membicarakan berkaitan dengan sejahtera academic framework. So saya tak boleh buat kerja ni seorang-seorang, saya kena empower orang lain sama untuk buat sama. Dan kita tuan-tuan, kita tak boleh rigid dalam usaha dakwah ataupun usaha-usaha kebaikan. Kita kena fleksibel, kita kena inovatif dan kita kena ada rasa tanggungjawab sebagai seorang Islam. Kita tak boleh fikir diri kita saja, kita kena fikir jiran kita, kena fikir orang lain supaya kita ramai-ramai dapat masuk syurga Allah SWT, insya-Allah. So surah Muhammad ayat 7, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu membela agama Allah, nescaya Allah membela kamu untuk mencapai kemenangan dan meneguhkan tapak pendirian kamu. So apa yang kita buat ni tuan-tuan sebenarnya membela, membantu agama Allah. So ini adalah perancangan long term planning. Kita ada planning untuk mereka-mereka maknya yang dah buang jantinanya itu, kita ada planning untuk sambung balik. Kalau kita dapat sambung balik macam ni, insya-Allah UAE memang leading the way. Universiti Islam Antarabangsa IIUM memang leading the way. So far negara-negara muka Islam mereka boleh lakukan, tapi negara-negara Islam setakat yang saya tahu belum lagi. Tapi saya tak pasti, mungkin ada negara nak buat, tapi kalau katakanlah universiti kita boleh melakukannya, itu sangat-sangatlah hebat. Mungkin ada di kalangan maknyah ini yang akan lebih ramai lagi yang ingin berubah. So jangan putus asa, never give up dalam buat usaha-usaha dakwah. Kita jangan lihat pada kesan, tapi kita cuba tunaikan tanggungjawab kita. InsyaAllah inilah kesan-kesan yang kita akan dapat, InsyaAllah di satu hari nanti. So tuan-tuan dan puan-puan, saya tak dapat cerita dalam bentuk yang detail sebab masa tidak mengizinkan. So sekiranya ada apa-apa persoalan, boleh tanya. Inilah nombor telefon saya. Kita bekerja 25 jam satu hari, 7 hari seminggu. So kalau tuan-tuan ada apa-apa masalah, boleh kontak saya. Kita bekerja sebagai satu pasukan, kita tak bekerja seorang diri. So mohon maaf kalau ada terkasar bahasa ke, mohon maaf. So saya pass mula kepada pihak moderator. Terima kasih Prof atas kupasan yang saya rasa berat untuk kita tanggung sekarang ini. Rasa terkesan, betul-betul terkesan sebagai ibu bapa, sebagai se-Islam. So saya rasa perkara ini adalah sangat berat untuk kita hadapi bersama-sama. So sebagai untuk memenuhi segala soal jawab, so kita ada banyak juga soalan yang kita terima, dan harap-harapnya kita dapatlah menjawab semua soalan-soalan yang diajukan. Okey. Soalan pertama yang saya terima adalah dari ni dihantar personal WhatsApp. Kawan saya kata dia sebenarnya adalah seorang wanita tapi terperangkap di dalam badan seorang lelaki. Sebab tu badan dia jadi lembut, perwatakan jadi macam seorang perempuan. So macam mana kita nak dekatkan usaha kita untuk memberi penerangan yang lebih lanjut kepada beliau supaya sedar dirilah orang kata kan. Sebenarnya dia lelaki tapi dia kata dia sekarang ni menumpang, sebenarnya dia wanita, dia tak mengaku dia lelaki. Menumpang di dalam badan seorang lelaki. So macam menjadi macam macam nak kata mengubah kejadian Allah, tidaklah juga, cuma perasaan dia tu kan. So macam kita nak jawab balik. Betul, dia memang kebanyakan daripada sahabat-sahabat saya yang maknyah ini, mereka memang ada masalah terperangkap ni, masalah perasaan, dan mereka mengatakan benda ini sebenarnya Tuhan yang cipta. Tuhan yang cipta. Sebenarnya kalau kita lihat dari sudut perang Badar, kalau kita lihat perang Badar,
Nabi bersabda, kita baru saja habis satu perang dan kita akan masuk perang yang lebih besar lagi. Jadi para sahabat semua terkejut, perang apa pula yang lebih besar lagi? Rupanya perang melawan hawa nafsu. Jadi sebenarnya mereka ini memang betul lah dia kata dia terperangkap, tapi dia terperangkap dalam hawa nafsu. Jadi nak melawan ini memang dia bukannya memakan masa yang pendek. Kita sendiri mengambil masa 10 tahun lebih. Kita bersama dengan sahabat-sahabat ini untuk membagi tahu mereka sebenarnya yang kamu ni bukan terperangkap, tapi kamu terperangkap dengan hawa nafsu kamu sendiri. Jadi dia ibarat kata kalau kita nak bantu dia, kita kena mengambil konteks atau konsep air yang menitik. Setitik, sikit. Dia tak boleh ambil air terjun. Kalau buat air terjun, memang kita akan putus asa. Buat apa tengok macam tu tak berubah-ubah pun. Tapi kita buat air embun. Dan biasanya kalau kami dengan golongan maknya ni, kami tak pernah tegur pakaian dia, rambut dia, apa-apa dress code dia ke, cara dia bercakap ke, kita tak pernah hina, kita tak pernah ejek. Kita menghormati dia seadanya sebab itu pilihan dia. Dia nak macam tu, dia selesa macam tu. Jadi terpulanglah. Kalau parentnya, mak ayahnya pun sendiri tak boleh nak buat, kita ni siapa nak buat? Kita lagi tak mampu. Jadi apa yang kami buat, kami cuma ajak dia pergi, marilah ikut program kami. Kami ada buat program dan biasanya program yang kami buat ni kita bagi token. Mana ada kursus yang bila kita pergi dapat duit. Biasanya kalau kita pergi kursus kita kena keluar duit. Ini kami bagi duit sebagai ganti tutup kedai dia. Jadi bila kali pertama dia pergi, mungkin dia rasa buang masa. Tapi bila dia dah pergi banyak kali, dia akan tersentuh hati dia. Dia akan nampak rupanya benda ni salah. Memanglah dia kata dia terperangkap, tapi Allah bagi dia akal untuk dia berfikir. Jadi dia boleh berfikir, benda ni betul ke salah. Jadi bila dia dah datang pemikiran yang positif macam tu, so insyaAllah lama kelamaan sembahyang itulah yang akan mengubah dia. Sebab kalau kita nak ubah dia, kita tak mampu. Sebab kalau katakanlah kita boleh ubah dia, dah tentu keluarga tu sendiri boleh ubah dia daripada dulu lagi. Tapi kenapa keluarga tak mampu? Sebab ini adalah melibatkan hidayah, hati dan perasaan. Kalau kita nak lawan hujah dengan dia, memang kita akan sakit hati, kita pun tekanan darah akan naik, gula akan naik. Jadi kita tak mampu. Jadi lagi baik sebelum kita nak ubah dia, kita tunjukkan akhlak kita dulu. Kita dakwah dia dengan menunjukkan akhlak kita dulu. Dan kadang-kadang memang kita tak mampu nak ubah dia, tapi apa yang pasti, diri kita akan berubah dahulu. Diri kita sendiri. Kadang-kadang kita duduk risau hal orang, kita duduk risau maknya tu, tapi diri kita ni bagus sangat. Kita pun akan berubah sama. Jadi sebab tu, bila kami buat program ini, memanglah kalau boleh kita nak ubah, tapi kalau kita tak mampu, kita tak putus asa. Cuma cara kita nak ubah tu, jangan kita ambil konsep air terjun lah. Itu yang penting, konsep sedikit. InsyaAllah lama kelamaan dia akan berubah. Kalau dia tak berubah sekarang pun, mungkin dia akan berubah bila dia dah tua sebab benda tu akan datang balik. Ingatan tu akan datang balik. Ini pandangan saya lah secara mudah. Maksudnya dia jiwa dia kan lembut. Jadi kita kena beransur-ansur, sabarlah. Sebagai manusia normal, kita kena sabar dengan tindakan yang dilakukan beliau lah kan. Betul. Skill berkomunikasi. Itu sangat penting. Okey, sekarang ni Prof, kita ada lagi soalan. Okey, saya bacakan. Setakat yang dikongsikan adalah pendekatan secara Islamik kepada golongan LGBT Muslim. Bagaimana cara kita untuk bantu, cara yang terbaik untuk bantu golongan LGBT non-Muslim? Okey, terima kasih Prof. Daripada Puan Syimah Mustafa. Okey, terima kasih Puan. Dia memang yang kami buat ni kebanyakannya golongan Muslim sebab di Kuantan ni hampir 95% adalah kaum orang Melayu. Kita lah kebanyakannya. Golongan bukan Islam kalau ikutkan ada tapi tak ramai. Macam saya tunjuk tadi lah, ada dalam seorang, ada dalam 2-3 orang lah. Jadi golongan ini kita tak pernah paksa dia, kita tak pernah kata kena ikut program kita, tak pernah. Kita tak pernah buat gitu. Cuma apa yang kita buat, kalau mereka susah kita bantu. Sebab mereka ni bila dah terjebak dalam dunia ini, mereka bekerja di lorong lah. Bekerja di lorong ini maksudnya mereka bekerja sebagai sex workers. Jadi bila sex workers ini ada masa-masa dia mereka akan susah. Terutama masa masalah COVID ini memang mereka tak boleh bekerja seperti biasa.
Jadi mereka kehilangan semua pendapatan. Jadi golongan COVID ini memberi peluang kepada kami untuk mendekati mereka dengan lebih agresif lagi. Maknanya kita bantu mereka, kita belikan barang dapur dia, kita buat apa yang kita selayaknya. So mereka akan terfikir sendiri. Mereka akan nampak orang ni nak bantu kita dan dia beragama Islam. So maknanya Islam ni bukanlah seperti yang dikatakan negatif itu. So dengan sendirinya mereka akan tertarik dan lama kelamaan bila kita ajak dan mereka akan join kita. Lepas tu kalau kita lihat zaman para sahabat pun masa sahabat pergi ke negara Cina, dia tak pandai berkomunikasi dalam bahasa Cina tapi akhlaknya. Sebab kalau kita nak berhujah dengan golongan non-Muslim ni pun, kita pun bukan pandai sangat. Kita bukan ustaz. Kan? Kita tak ada ilmu agama. Kita cuma ada ilmu perubatan. Jadi ilmu perubatan nak dicerita boleh lah. Tapi ilmu agama kita tidak ada. Jadi kami buat apa yang kami mampu buat lah. Jadi kami bantu, kami tunjukkan akhlak yang baik. Kita tak pernah bagi negatif. Tak pernah bagi negatif. Kita bagi yang positif. Dan program yang kami buat ni pun, kami tak buat secara lone ranger, secara alone. Tak, kita bukan bekerja secara silo. Kita bekerjasama dengan Jabatan Agama, JAID pun ada, JAKIM pun ada, MAIS pun ada, Maidan pun ada. So kami bekerjasama. So golongan daripada ustaz-ustaz ni lah yang banyak membantu lah. Mereka membantu. Cuma yang kami mampu buat kepada sahabat-sahabat kami yang bukan Islam, kita tunjukkan akhlak kita lah. Kita tunjukkan akhlak kita dan kalau mereka susah kita bantu. Ini yang golongan maknyah yang dah bukan Islam. Tapi ada juga golongan-golongan bukan Islam yang tidak terjebak. Mereka ni contohnya yang profesional, doktor. Ada juga golongan-golongan yang profesional, farmasi. Dia tak pernah ikut program kami. Jadi kalau kumpulan-kumpulan ini, mereka ni educated. Mereka dah tahu dah. Mereka dah tahu dah masalah HIV tu apa, masalah STD tu apa, penyakit-penyakit tu apa. Jadi golongan ini dalam konteks yang sama juga, konsep yang sama juga, akhlak juga. Tapi lebih senang lagi sebab mereka dah tahu. Tapi yang golongan yang satu lagi tu, mereka kadang-kadang dia tak tahu. HIV tu pun dia tak tahu. Kita terpaksa ajar satu-satu. So itu pandangan saya lah. Kami lebih menggunakan pendekatan macam tu. Okey, soalan seterusnya kita silakan daripada Puan Yusrina Abu Bakar. Okey, di barat makin kerap nampak trend mereka-mereka yang telah berumur coming out sebagai transgender. Adakah di Malaysia juga terjadi begini? Inilah terima kasih pada Sister Yusrina. Soalan ni memang soalan yang mengancam. Kalau kita lihat di barat ni dah memang orang kata obvious sangatlah. Mereka dah tak ada nak rasa malu-malu. Bahkan benda tu dah jadi sebahagian daripada kehidupan mereka lah. Tapi di negara kita, kita ke arah itu sebenarnya. Kita perlahan-lahan ke arah itu sebenarnya. Inilah yang kita risau. Kalau kita lihat yang pada 9 Jun, Saudara Numan Afifi buat program itu, kita sepatutnya kena sekat. Kita tak boleh biarkan. Sebab kalau kita biarkan, dia ibarat macam kanser. Lama kelamaan dia akan membiak dan dia akan berkembang. Satu peranan kita adalah sangat-sangat penting. Kita terkadang tak boleh nak lepaskan semua pada jabatan kerajaan saja. Kita pun kena mainkan peranan. Maknanya kita kena buat sesuatu. Apa yang kita buat, apa yang kita mampu buat, ikut apa yang kemampuan yang kita ada. Kalau kita sebagai seorang penulis, suka menulis, so kita buat pada pandangan kita, apakah kesan-kesan dia. Sebab mereka ni semakin berani. Mereka sekarang dah menuntut hak mereka. Sekarang ni pun kecoh berkaitan dengan isu daripada Jabatan Suhakam. Apabila mereka nak buat sesuatu research untuk melihat adakah boleh kita menerima mereka ini sebagai gender yang ketiga, third gender. Jadi ini sesuatu yang sepatutnya tidak patut berlaku sebab kita negara Islam. Sepatutnya tidak timbul isu itu. Kenapa pula nak buat research berkaitan dengan isu ni? Untuk apa? Sedangkan benda ni dah terlampau jelas. Kita dalam Quran pun sebut dua gender saja, lelaki dan perempuan, tidak ada third gender. So untuk apa kita buat? So ini semua adalah jarum-jarum halus yang untuk supaya masyarakat Malaysia ini menerima. Satu, kita sebagai masyarakat kena ambil berat, tuan-tuan dan puan-puan, kena ambil berat. Saya minta maaf cakap lah, kita bukanlah suka sangat masalah politik negara Malaysia ni, kita tak suka. Kita tak nak ambil tahu pun, tak nak campur tangan pun. Kita dah sibuk lah kerja kita sebagai kaki tangan kerajaan ni. Tapi bila isu-isu macam ni, kita kena cakna politik.
Kita kena tahu dengan siapa yang kita nak pilih, kerajaan mana yang suka kepada Islam itu sendiri. So kalau kerajaan itu mengambil berat pasal Islam itu sendiri, dengan sendirinya masalah ini boleh dikuatkuasakan. Tapi kalau kita tak ambil berat, maka kita pun tak daftar nama kita sebagai pengundi, kita pun tak pergi mengundi, ni yang jadi masalah. Maknanya kita sendiri adalah salah satu punca kepada mereka coming out, declare sebagai transgender. Sebab sekarang ni dia dah lebih kepada pelaksanaan undang-undang, kena dilaksanakan. Sebab tu baru-baru ni kalau tak silap saya tak ingat di mana ya, daripada Dewan Negara ke apa, ada mencadangkan supaya diwujudkan pusat penahanan dan pusat pemulihan golongan LGBT, ada dicadangkan. Ini satu idea yang sangat bagus. Pada saya satu idea yang sangat bagus, sebab apabila ada kaedah-kaedah ini, barulah golongan ini terfikir betul ke apa yang kami buat. Tapi kita di UIA Kuantan, kita dah ada dah pusat pemulihan LGBT ni. Kita buat di Taman Insan Sejahtera. Cuma kita tak war-warkan sebab apa? Kita tak dapat dana yang mencukupi. Jadi kita buat setakat yang kita mampu. Jadi setakat ni kita dah ada lebih kurang 3 ke 5 orang golongan transgender yang bekerja sebagai staf under daya bersih ini, dia bersama-sama dengan kita. So kita bantu mewujudkan peluang pekerjaan dan memberi semua pendapatan yang lebih halal. Itulah pada pandangan saya lah, gitulah. Itulah pada maksudnya atas kemampuan kita lah kita nak buat sesuatu tu kan. Ada lagi soalan Prof. Okay. Bagaimana Prof melihat pembabitan social influencer dalam interaksi dengan kanak-kanak bawah umur terutamanya? Baru-baru ni heboh dengan kejadian seorang social influencer di aplikasi media sosial yang berkelakuan lucah. Kan? Apakah peranan kita sebagai masyarakat untuk mengekang masalah ini, dan golongan ini, dan kedua pula golongan ini juga ada di kalangannya kaya, berjaya, tambahan pula mereka ni ditampilkan sebagai hormat kepada ibu bapa. Bukankah ini boleh mengelirukan golongan bawah umur ni yang melihat ni, yang youth ni, yang remaja-remaja ni melihat orang yang berjaya tapi sebenarnya di sebaliknya ada cerita lain. Macam tu. Yang ini memang tengah panas sekarang ni. Sepatutnya tak berlaku sebab kanak-kanak ni, mereka ni ibarat kata kain putih kan, dia tak tahu apa. Jadi kalau dia mendapat bimbingan yang salah, dia akan jadi macam tu lah. Satu, ibu bapa pada hari ini, kadang-kadang kita nak salahkan mereka satu patut pun tak boleh. Dalam keadaan kewangan yang semakin berat ini, ibu bapa terpaksa bekerja lebih. Ibu bapa terpaksa bekerja kuat mencari rezeki. Jadi anak-anak ni mereka mencari sesuatu sebagai ganti. Dan ibu bapa pula bagi pula handphone, smartphone. Sebab ibu bapa tak boleh nak entertain, so smartphone tu sebagai pengganti ibu bapa. Jadi bila kanak-kanak dapat smartphone, dia termasuk pula dalam laman-laman yang bermasalah ni semua, mereka mudah terjebak. Dan bila ada pula yang memberi information mereka yang glamour, mereka yang dikenali, mereka yang kaya, jadi kanak-kanak ni lebih mudah terikut-ikut lah. Pasal itulah masalah seperti ini yang paling penting adalah pencegahan. Nak cegah macam mana? Itulah kita berbalik semula kepada agama. Agama itulah yang akan membentuk pemikiran kanak-kanak itu, benda ni salah. Islam kata kita tak boleh buat begini, tak boleh tengok gambar-gambar lucah ni, tak boleh. Satu, Islam dia menekankan aspek ni. Pasal tu kalau kita lihat, Islam umur 7 tahun itu dah disuruhnya sembahyang. 10 tahun disuruh sebat kalau tidak sembahyang. Sebab apa? Islam dah melihat apa akibat dia. Tapi kita pada hari ini, kita tidak menekankan yang itu. Yang kita tekankan, okey, SPM kamu berapa A, berapa A+. Semua nak buat kekuatan. Jadi bila fokus kita lari, maknanya output yang kita nak pun tak dapat lah. Kita nak anak kita dapat A banyak, tapi dalam masa yang sama kita tak menekankan aspek agama. Jadi kita tak boleh lah apa orang kata nak dapatkan aspek yang terbaik sedangkan metodologi kita salah. That's why metodologi kita sepatutnya seimbang. Kita tak kata SPM itu tak boleh dapat A banyak. Tak, bukan maksudnya kita. Maksudnya kita nak seimbang. Kita nak SPM yang cemerlang dan dalam masa yang sama akhiratnya pun bagus. Semayangnya pun bagus. Pasal tu bila dia tidak seimbang, A-nya bagus, apabila dia menjadi seseorang yang profesional, seseorang kaya, dia jadi kedekut, dia jadi sombong sebab dia tidak seimbang.
Tapi kalau dia seimbang, dia ada aspek agama dan ada aspek keduniaan, dia seimbang dan dia akan jadi orang kaya yang pemurah, orang kaya yang tawaduk. Jadi benda-benda ni yang kita kena lihat. Masalahnya kita terlalu menekankan aspek dunia itu saja, sedangkan aspek akhirat itu kurang. Jadi pada pandangan saya, kalau nak atasi masalah ni, dia kena seimbang. Barulah dia cantik. Kita tak boleh tinggal kedua dan tak boleh fokus satu saja, kena fokus dua. Itu pandangan saya lah. Okey Prof, kita ada lagi soalan ni. Panas nampaknya tengah-tengah hari ni kan. Okey Prof, daripada soalan daripada Encik Johari, berbalik kepada individu yang berani mengisytiharkan diri mereka sebagai gay, sudah pasti tiada bezanya dengan mereka yang mengisytiharkan diri mereka maknyah. Apakah peruntukan undang-undang yang selayaknya ke atas mereka, atau ada pihak mana yang sepatutnya diberi kuasa untuk mengambil tindakan lah ke atas mereka yang berani mengisytiharkan diri mereka gay dan maknyah ni? Dia soalan ni sepatutnya dijawab oleh sahabat-sahabat saya daripada Jabatan Agama lah. Mereka lebih arif. Saya ni kurang arif sebenarnya. Saya tak berapa mahir bab agama. Apa orang kata, cuma pada pandangan saya, apabila negara kita tidak mengambil berat isu ini, pasal itulah semakin lama semakin ramai yang mengisytiharkan diri. Mereka dah tak ada rasa malu dah, tak ada rasa takut dah. Sebab apa, bila mereka mengisytiharkan diri, tidak ada, bukanlah kata tidak ada, mungkin kurang tindakan diambil ke atas mereka. Sebab tu mereka semakin lama semakin berani dan semakin banyak program-program yang dibuat yang mencabar kita balik. Jadi sepatutnya mungkin undang-undang itu sudah ada dah undang-undang itu, tapi kurang dikuatkuasakan. Kalau boleh, biarlah dikuatkuasakan secara sepatutnya. Apa yang kita takut ni, undang-undang tu langsung tak ada. Itu pun satu masalah juga. Pasal tu saya tak berani nak komen secara apa orang kata betul, sebab saya bukan ahli bahagian ini. Cuma yang saya nampak pada pandangan saya, kalau undang-undang sudah ada, sepatutnya dikuatkuasakan. Dan siapa yang patut kuatkuasakan, kalau ia tertakluk di bawah Jabatan Agama, maka Jabatan Agama kena laksanakan. Sebab Jabatan Agama ada unit penguatkuasaan, dan sahabat-sahabat saya di Jabatan Agama kebanyakannya mereka seorang yang apa kata sangat-sangat proaktif. Mereka takkan biarkan. Tapi mereka tidaklah menceritakan apa yang mereka buat, sebab benda ni melibatkan aib juga. Jadi mungkin kita tak tahu. Proses itu berjalan tapi kita tidak tahu. Yang kita nampak yang apa yang berlaku secara negatif ni. Cuma masalahnya pada hari ini, apabila diambil tindakan ke atas mereka, kita lebih kepada bersifat menghukum. Kita tidak bersifat dari sudut long term tu macam mana. So katakanlah kita tangkap mereka ini, kita hantar ke pusat pemulihan. Pusat pemulihan katakanlah paling lama 6 bulan. So sesudah 6 bulan macam mana? Jadi bila tidak ada long term planning, mereka ni berpatah balik ke tempat asal. Jadi balik. Pasal tu untuk membantu mereka ni, dia tak boleh ada secara cross section, secara short term. Dia kena ada long term planning dan dia kena komprehensif. Maknanya bila kita dah pulihkan mereka, kita kena fikir pekerjaan mereka. Kena bantu sampai sudut pekerjaan. Pasal tu kita di Kuantan, di UiA, kita bagi peluang pekerjaan. Mereka bekerja dengan kita. Jadi mereka dah tak ada alasan untuk pergi balik ke lorong. Itu kalau yang maknyah tu lah. Gay pun sebenarnya konsepnya lebih kurang sama je. Sebab gay ada yang top, ada yang bottom. Maknyah ni pun asalnya daripada konteks gay, walaupun tidak semua. Kadang-kadang mungkin ada maknyah yang tak bersetuju dengan saya. Dia kata maknyah gay lah. Tapi daripada apa yang saya nampak, ada kategori gay yang lembut. Lama kelamaan dia jadi maknyah. Tapi kita sepatutnya, pada saya memang kita sepatutnya bertegas. Siapa-siapa yang coming out, yang mengisytiharkan, patutnya kena ada tindakan. Tapi saya nampak tindakan itu kurang lah. Mungkin jabatan-jabatan yang berkaitan mungkin boleh melihat lah. Ni cadangan saya, mungkin kita kena buat sesuatu lah. Kalau kita betul-betul bertegas untuk menguatkuasakan perkara ini supaya dia tidak berlaku dengan lebih parah lagi. Gitulah. Okey, soalan seterusnya Prof. Kita lagi daripada Encik Fuad Rahmat. Assalamualaikum Prof. Pandangan Prof mengenai research on feasibility of having legislation of the recognition of a third gender in Malaysia by Suhakam ni, macam mana? Betul. Kalau pandangan peribadi saya memang tak bersetuju lah. Sebab kita buat research ni untuk apa? Apa output dia?
Biasanya bila orang buat research, kita akan tanya balik bagaimana research ini boleh membantu dari sudut lokal dan dari sudut global. Katakanlah penemuan kajian ini, finding research ini positif, maknanya golongan ini kita boleh recognize dia. Jadi apakah tindakan seterusnya? So dia akan membuka lagi banyak pintu nanti. Mulalah nak buat khas untuk golongan transgender yang kena COVID contohnya. Mungkin kena ada tandas khas pula untuk golongan gender ni. Dia mula dengan tu. Dah dapat ni pula, mereka akan minta pula tuntutan untuk dihalalkan berkahwin secara sejenis. Sekarang ni tak boleh, tak dibenarkan. Minta tu pula. Lepas tu minta pula untuk buat pembedahan buang jantina. So yang ini adalah satu langkah permulaan. Pasal tu pada saya sepatutnya tidak patut berlaku lah. Kalau boleh, saya secara peribadi, kalau adalah pihak suaka melihat video ini, tolonglah. Kalau boleh hentikanlah, tak payahlah buat research itu. Saya tak nampak langsung apa kebaikan. Katakanlah ada kebaikan, tapi keburukan itu lebih banyak lagi daripada kebaikan. So kalau kita memikirkan kemaslahatan ummah di Malaysia ini yang sudah banyak masalah, sudah janganlah tambah masalah lagi. COVID pun kita dah pening dah. Cukuplah dengan apa yang dah berlaku. Patutnya research itu kita hentikanlah. Duit untuk buat research tu bagilah saya supaya saya boleh bantu golongan-golongan LGBT ni yang ingin kembali ke pangkal jalan. Sahabat-sahabat saya di JAKIM pun ramai yang mencari dana untuk buat kerja-kerja agama. Itu pandangan saya lah. Okay, pandangan saya salah. Gitu. Tak apa, kita meraihkan semua pandangan hari ini. Okey, ada lagi soalan ni Prof. Kita ada 2 soalan lagi. Okey, ni soalan yang seterusnya. Assalamualaikum Prof. Apa nak buat jika jiran kita hidup berdua macam suami isteri, pengkit dan wanita. Wanita tu panggil pengkit tu abang. Terima kasih Prof. Macam mana kita nak buat? Jadi jiran. Kalau katakanlah saya berjiran dengan masalah ni, saya akan berkawan dengan mereka. Saya akan berkawan dengan mereka, saya akan buat baik dengan mereka, saya akan tunjukkan akhlak yang saya mampulah. Dan dalam masa yang sama sedikit kita akan bagi suntikan agama. Kadang-kadang kalau ada kesempatan yang baik, saya bagi hadiah. Dan kedua-dua ni, orang kata wanita kan, kita bagi tudung. Kita bagi yang ada untuk mengembalikan fitrah itu secara halus. Kita jangan buat secara drastik, dia boleh patah hati. Bila patah hati, kita kehilangan dia terus. Biarlah kita beralah dulu. Kita berundur bukan bererti kita kalah, tapi kita mengatur strategi. Inilah yang kami buat. Ramai sahabat-sahabat saya, Dr. Muhammad, Dr. Luqman, bahkan Dr. Haniki pun terlibat. Dia macam isu rokok jugalah. Sama je, konsep ni sama. Dia bila melibatkan masalah hati dan perasaan ini, melibatkan masalah gejala sosial ini, pendekatannya memang pendekatan agama. Dia tak boleh pendekatan Panadol. Makan Panadol hilang masalah ni. Dia tak macam tu. Ini adalah masalah hati dan inilah juga masalah yang dialami oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Mereka menggunakan pendekatan logik. Okey, kamu nak jadi perempuan, kamu lelaki, okey kita buang kemaluan tu. Itu menggunakan pendekatan logik. Dia ikut apa yang dia hendak dan dia mengiktiraf apa yang mereka hendak. Sebenarnya bukan menyelesaikan masalah, bahkan lebih banyak masalah. Yang dah buang kemaluan tiba-tiba rasa menyesal. Jadi dalam konteks ini, kita pun tak boleh nak selesaikan masalah itu dengan menggunakan pendekatan WHO. Jadi kita kena berbalik semula kepada Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran dari dah diberi panduan kaedah dakwah tu macam mana. Dan kalau kita lihat walaupun mereka ini dalam konteks itu salah, tapi mereka adalah jiran. Jadi kita tunaikan hak jiran itu. Tunaikan hak jiran. Jadi macam mana nak tunaikan? Kita carilah pendekatan yang terbaik. Kita cari pendekatan yang terbaik. Memang mencabar, memang sungguh-sungguh susah benda ni. Dia bukannya senang. Memang nak cerita dalam ni saya tak mampu. Saya ada bagi nombor telefon tu dan kita boleh berbincang lepas ni. Okey, kita ada lagi satu soalan. Bagaimana daripada Mu'addan, daripada doktor, bagaimana kalau ada organisasi nak collaborate dengan SASMEC dalam program boleh, seperti inilah? Boleh. Silakan. Boleh kontak saya. Boleh kontak saya. Boleh kontak direct dengan doktor ataupun email, kan? Ya, boleh. Kalau sebenarnya SASMEC ni diketuai oleh pengarah hospitalnya, Datuk Dr. Prof. Saufi sendiri. Prof. Hafiz pun ada terlibat sama. Mereka berdua ni adalah champion
banyak membantu saya dalam memberi kemudahan. Mereka banyak memudahkan. Kalau nak diikutkan golongan ni, apabila pergi ke SASMED, dia melibatkan kos, mereka kena bayar sepatutnya. Tapi atas maksud agama, atas maksud dakwah, atas maksud untuk mereka kembali ke pangkal jalan, maka diberi percuma. Diberi rawatan ini percuma. Sebab itulah kita apabila ada saja maknyah yang nak berubah, kita akan buat operation itu secepat mungkin dan sesegeranya mungkin. Sebab apa kita buat gitu? Sebab kita dah keluarkan mahkota itu. Golongan maknyah ni, implan payudara itu adalah mahkota. Jadi kalau kita tak buang, kita takut dia terjumpa kawan-kawan lama, dia akan masih lagi kekal macam tu. Tapi bila kita dah keluarkan implan payudara itu, so kita akan memastikan mereka tak berpatah balik. Itu maksud dia. Pasal tu kita buat segera. Itu dari sudut maksud agama, kita tak nak dia patah balik. Tapi dari maksud perubatan pula, kalau kita biarkan pula implan itu, dia boleh berisiko pecah. Sebab dia dah lama. Kita kata 7 tahun, tapi golongan ini dia dah simpan payudara tu dah lebih 10 tahun. 12 tahun pun ada, 13 tahun pun ada. Mereka masukkan tu masuk umur dalam 20-an. Tapi bila mereka nak keluarkan, umur dah 50-an, 40-an pun ada. Jadi bila kita biarkan, dia berisiko pecah. Bahkan ibu-ibu yang ada kanser payudara, bila mereka menggunakan implan payudara itu, mereka boleh nasihatkan tukar. Selagi tidak ada masalah, mereka boleh pakai. Tapi bila ada masalah, memang akan ditukar. Mereka tak akan pakai untuk selama-lamanya. Dia akan tukar implan payudara yang baru. Satu pecah, satu lagi kita takut dapat masalah kanser lah. Itu kalau ibu yang ada kanser payudara, itu kita faham lah. Ini maknya yang tak ada payudara ini untuk apa dia masukkan benda tu. Pasal itulah kita nak keluarkan segera. Jadi kalau sahabat saya, saudara Muyad Daan, harap betul lah saya sebut ni, boleh kontak saya. Dan SASMED ni bukan Datuk saja ataupun Prof Hafiz saja, bahkan kita ada pasukan kita. Kita ada pasukan BIUS yang diketuai oleh Datuk Basri, Prof Hadi sendiri. Kita bekerja sebagai satu pasukan. Saya tak buat seorang-seorang lah. Matilah saya tak buat seorang-seorang. Boleh juga untuk kontak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang nak menghubungi untuk membuat collaboration dengan Dr. Samsul ataupun SASMED, boleh juga menghubungi library Kuantan IIUM untuk kita sama-sama. Saya di sini kami sebagai perantara, so kita boleh bekerjasama dalam semua ni lah. Okey, ada juga yang memberikan pujian kepada Dr. Alhamdulillah, good sharing, terima kasih. Keep up the good work, and sangat berkesan tahniah tu kepada IIUM Library. So masa sangat mencemburui kita. So kita memang dah terlajak masa. So tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Dr. Samsul Rahman atas perkongsian yang sangat bermakna pada hari ini. So berakhirlah sesi perkongsian kita. So insya-Allah kita akan bertemu lagi di waktu yang lain dan siaran yang lain. Dari pihak Perpustakaan Darul Hikmah ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi untuk meluangkan masa dalam menjayakan sesi perkongsian pada hari ini. Dan sebelum kita tamatkan program ini, saya ingin memohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk menilai, mengisi borang penilaian dan I attend yang disediakan di Facebook Live kami. Okey, selain itu saya mewakili pihak Perpustakaan Darul Hikmah Kuantan Campus ingin memohon ampun dan maaf jika ada sebarang terkasar bahasa atau kekurangan. Itu adalah kesilapan dari pihak saya sepanjang mengendalikan program ini, dan semoga kita akan berjumpa di sesi IIM Corner Talk yang lain pada masa akan datang, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe everyone. Terima kasih Dr. Samsul. Jumpa lagi. Jangan sedih-sedih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.